Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, kita akan lihat tugasan 9 bagi model peperiksaan akhir tahun Matematik tingkatan 4. Pada hari ini kita akan lihat pula bahagian C. Bahagian C memberikan 15 markah. Di sini ada dua soalan, pilih satu soalan daripada dua soalan yang diberikan. Kita lihat pada soalan nombor 16. Karnival Sukan SMK berjaya pada tahun 2020 diadakan pada 25 Julai. Penglibatan murid kelas 4M dalam Karnival Sukan Sekolah adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 9 ini. Soalan A. Lengkapkan gambar Rajah van di ruang jawapan berdasarkan maklumat yang diberikan. Soalan 2. Hitung bilangan murid kelas 4M. Soalan ketiga. Lorek P, U, Q, and R prime pada gambar Rajah van di 16A1. Okey, ini ialah ruang jawapan bagi soalan A1 dan 3. Okey, untuk lengkapkan soalan ni, kita lihat dia dah bagi dekat sini. P ini ialah murid yang menyertai pertandingan bola sepak. Q ialah murid yang menyertai pertandingan badminton. R ialah murid yang menyertai pertandingan rugby, bola sepak, badminton, rugby. Jadi kita lihat pada Rajah 9, maklumat yang diberikan ialah 15 orang murid menyertai pertandingan bola sepak. Bermaksud semua pelajar 15 orang ini dia main bola sepak. Jadi saya catat di sini 15 orang. Seterusnya 10 orang murid menyertai pertandingan badminton. Jadi badminton ini 10 orang semua yang menyertai. 5 orang murid menyertai pertandingan rugby. Jadi dekat sini 5 orang. Seterusnya 2 orang murid menyertai pertandingan rugby sahaja. Okey, rugby sahaja bermaksud di kawasan rugby sahajalah. Rugby ialah kawasan R ini. Okey, R ialah yang bulat ini kan. Yang tak ada bertindih dengan mana-mana ialah kawasan ini. Jadi kawasan ini ialah 2 orang murid. Okey, dekat sini oleh kerana dia bagi tahu di sini bilangan orang murid, bilangan pelajar. Apabila bilangan, kita tuliskan nombor sahaja, jangan letak titik. Kalau letak titik bermaksud ini ialah unsur 2. Nombor 2 sahaja dalam ni. Kalau kita tak letak titik, bermaksud ada 2 benda dalam ini, bilangan. Okey. Jadi kita teruskan lagi. 4 orang murid menyertai pertandingan bola sepak dan badminton sahaja. Jadi bola sepak dan badminton dia bertindih di 2 tempat, iaitu bola sepak dan badminton. Bola sepak ialah P, badminton ialah Q. Jadi dia bertindih dekat mana yang dia bertindih? Kawasan sini kan dia bertindih. Tapi kalau dia bola sepak dan badminton sahaja bermaksud di kawasan inilah. Di kawasan ini ialah 4 orang. Kalau kawasan ini bermaksud ketiga-tiga PQR ini. Seterusnya 2 orang murid menyertai pertandingan badminton dan rugby sahaja. Badminton dan rugby. Mana dia? Badminton ialah Q, rugby ialah R. QR. Yang bertindih 2 ni sahaja ialah kawasan sini. Kawasan sini ada berapa orang? Ada 2 orang. Jadi dekat sini 2. Seterusnya 1 orang murid menyertai ketiga-tiga. Jadi di mana yang bertindih tiga-tiga? Bulat yang bertindih tiga-tiga dekat mana? Tengah sini. Jadi dekat sini ialah 1 orang. 6 orang murid tidak menyertai mana-mana pertandingan. P tak masuk, Q tak masuk, R pun tak masuk. Jadi dekat luar sinilah. Nak tulis 6 ni dekat mana? Suka hati janji di luar PQR ini. Jadi sekarang kita lihat kat sini P ialah ada 15 orang. Okey. Jadi dekat sini dalam P ini ada 15 orang, dalam Q ini ada 10 orang sepatutnya. Dalam R ini ada 5 orang sahaja sepatutnya. Jadi kita cek dekat sini. Dalam R ini sudah ada berapa orang? 2, 4, 5. Okey, dah cukup R. Sekarang kita lihat pula Q. Q ada 10 orang. Q di kawasan sini. Yang sudah ada ialah 4, 1, 2. 4 tambah 1 tambah 2 ialah 7.
Jadi tinggal ada berapa lagi yang tak cukup? 10. Jadi 10 tolak 7 ialah 3. Jadi dekat sini 3 lah. Okay, sekarang dalam P ada 15 orang sepatutnya, tetapi di sini sudah ada 41. Sudah ada 5 orang. Jadi dekat sini nak tulis 10 yang mana? Baki 10 tu dekat mana? Baki 10 tu ialah dekat sini 10. Sebab 10 orang ini tidak masuk rugby. Sebab tu dia tak boleh tulis dekat sini. Okey, dah siap lah untuk bahagian pertama. Sekarang kita lihat pula bahagian yang kedua. Hitung bilangan murid kelas 4M. Jadi jawab di ruang jawapan. Kita tambahkan sahaja semua bilangan pelajar yang ada dalam set semester kita ni. 6, 10, 4, 1, 2, 2, 3. Kita tambahkan sahaja. Maka kita akan dapat jumlahnya ialah 28 orang. Okey, sekarang kita lihat pula soalan 3. Lorek P, U, Q, and R prime pada rajah Venn 16A1. Pada rajah ini tadilah kita kena lorek P, U, Q, and R prime. Jadi kalau disuruh lorek, mula-mula sekali saya berikan nombor pada setiap ruang. Okey, yang ini ruang nombor 1, ini ruang nombor 2, ini nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ialah ruang saya. Okey, sekarang kita buat satu persatu daripada depan. Sebab dia nak P, U, Q, and R prime. Jadi saya buat P dulu. P kawasan nombor 2, 3, 4, 5. Saya tulis 2, 3, 4, 5. Kemudian kawasan Q. Q kawasan bernombor 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Okey, saya dah siap yang ini, dah siap yang ini. Sekarang saya buat yang dua ni dulu. P, U, Q dahulu. Jadi saya tulis P, U, Q. U bermaksud apa? U bermaksud keseluruhan dalam P, keseluruhan dalam U. Dia bersatu. Semua sekali lah yang ada dalam P, dalam Q kita tulis. Jadi dalam P ada 2, 3, 4, 5. Dalam Q ada 4, 5, 6, 7. Bila kita combinekan, gabungkan semua ni, kita akan ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi saya tulis 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dah siap yang dua depan ni. Sekarang kita buat yang belakang ini. Buat R prime dahulu. Tak muat bawah ni, saya tulis atas ni R prime. R prime. Apa maksud R prime? Ada prime ini bermaksud di luar R. Mana dia R? Dekat sini. Dekat sini R. Jadi luar dia. Luar dia ialah 1, 2, 4, 6. Jangan tengok dalam R ni, jangan tengok yang di luar R. Jadi 1, 2, 4, 6 kawasan dia. 1, 2, 4, 6. Okey, sekarang kita dah settle dah R prime. Kita buatkan semua sekali. Jadi saya tulis dekat P, U, Q, and R prime. P, U, Q dah ada tadi. Kita dah cari 2, 3, 4, 5, 6, 7. R prime kita dah ada 1, 2, 4, 6. Sekarang dia nak N. Okay. N maksud dia apa? N maksud dia yang sama sahaja. Yang sama di antara PQ, PUQ ini dan R prime. Apa yang nombor yang sama dalam dua ni? Yang dalam hijau ni dengan dalam kuning ni, apa nombor yang sama? Nombor 2. Saya suka bulat kat sini. 2 lagi 4. Okey, lagi apa lagi nombor yang sama? 6. Okey, jadi nombor yang sama ni kita tulis dekat sini 2, 4, 6. Kemudian barulah kita lorek dengan kemas. Guna pensel sahaja, tak boleh guna pen. Guna pensel dan pembaris. Lorek kemas-kemas di dalam kawasan 2, 4 dan 6 ini. Saya lorek dekat sini. Kalau nak hitamkan kawasan 2, 4, 6 ni pun boleh, tak ada masalah. Sama ada lorek dengan kemas ataupun hitamkan dengan kemas.
Jadi dah siaplah untuk soalan A. Sekarang kita nak lihat pula soalan B. Seorang murid dipilih secara rawak daripada kumpulan peserta badminton. Hitung kebarangkalian. Soalan ni dia suruh hitung kebarangkalian. Mendapat seorang murid yang menyertai pertandingan badminton dan rugby sahaja. Yang kedua ialah ketiga-tiga pertandingan itu. Kata kunci di dalam soalan kebarangkalian ialah dan ataupun atau. Kalau dan bermaksud kedua-dua mesti ada. Kalau atau salah satu ada pun dah boleh diterima. Jadi dekat sini kita lihat siapa yang join, yang menyertai badminton dan rugby sahaja. Mana dia badminton? Badminton ialah Q ni tadi. Yang ini saya highlightkan. Ini ialah badminton. Lagi satu dia nak yang rugby. Rugby ialah yang ini. Sekarang kita dah nampak. Saya dah highlight dekat sini. Color biru muda ni. Dia nak badminton dan rugby sahaja. Bila ada perkataan dan, bermaksud dekat sini dia bertindih dekat mana? Di antara dua bulat ni dia bertindih dekat sini kan? Kawasan sini kan dia bertindih. Tetapi dia nak badminton dan rugby sahaja. Jadi kita tak boleh ambil yang satu ni, sebab satu ini dia ialah bola sepak. Dia berada di dalam bulatan P. Bulatan P ialah bola sepak. Jadi saya tak boleh ambil lah satu ni. Maka kita ambil yang dua ini sahaja. Ada dua orang ini sahaja. Jadi dekat sini kita tulislah B1. Apabila kita sebut ini kebarangkalian, kita kena ingat formula PA sama dengan NA per NS. NA ialah bilangan sampel yang kita nak, bilangan peristiwa yang kita nak. NS ialah bilangan sampel keseluruhan. Jadi saya tulis dekat sini PA sama dengan NA. Berapa A kita tadi nak ambil tadi? Bilangan peristiwa kita nak ambil tadi 2 kan? Jadi saya tulis 2 per dengan sampel. Kalau kita lihat pada soalan ini, sampel dia nak ambil yang mana? Seorang murid dipilih secara rawak daripada kumpulan peserta badminton. Bermaksud sampel kita ialah bilangan pelajar badminton. Dalam bulatan badminton ini, jumlah pelajarnya ada berapa? Ada 4, 3, 1, 2. Jadi 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 ialah 10. Jadi bilangan sampel dekat sini ialah 10. Lepas tu 2 per 10 ini kita boleh permudahkan, boleh kecilkan jadi 1/5. Jadi berhati-hati dengan soalan, dia ambil daripada mana kebarangkalian dia nak yang mana. Dah siap untuk soalan 1. Sekarang kita buat soalan yang kedua. Dia nak ketiga-tiga pertandingan itu. Kalau dia nak ketiga-tiga pertandingan, bermaksud bulatan ini, bulatan PQR ini, dia bertindih di mana? Yang ada tiga-tiga. Kalau lihat dekat sini, dia bertindih di tengah sini. Nak senang cerita, kalau ada bulatan, ada 3 ketul bulatan ini, yang tengah ini ialah dia bertindih ke tiga-tiga peristiwa ni. Jadi kebarangkalian dia apa? PA sama dengan NA per NS. NA ialah bilangan peristiwa kita tadi, iaitu 1. Bilangan sampel. Sampel kita tadi ialah yang badminton ini, jumlahnya ialah 10. Jadi dah siaplah soalan yang kedua ini. Seterusnya soalan C. Carta palang yang tidak lengkap di ruang jawapan, yang inilah ni, menunjukkan bilangan pertandingan yang disertai oleh murid kelas 4M.
bilangan murid yang tidak menyertai mana-mana pertandingan dan bilangan murid yang menyertai ketiga-tiga pertandingan tidak ditunjukkan. Tak ada dalam ni. Yang pertama, lengkapkan carta palang. Yang kedua, tentukan mod. Jadi kalau kita lihat dekat sini, kosong itu apa, ini kosong itu apa, yang tidak, yang bilangan pertandingan. Kosong ini bermaksud dia tidak menyertai mana-mana pertandingan. Yang ini bermaksud dia menyertai 3 pertandingan. Paksi Y pula, kalau kita lihat satu kotak ini ialah nilai dia ialah 2. Sebab dekat sini 4, ini 8, ini 12. Jadi sini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Jadi kalau kita lihat pada data kita ni tadi, pada gambar rajah band kita ni tadi, berapa orangkah yang tidak menyertai pertandingan? Dekat sini yang tak menyertai pertandingan. Yang ini bola sepak, yang ini badminton, yang ini rugby. Jadi siapa yang tidak menyertai? Yang tidak menyertai ialah yang inilah, yang tak masuk mana-mana ni tadi. Ada 6 orang. Jadi ambil pembaris, ambil pensel, buat kotak dengan kemas. Pastikan dekat sini ada 2 kotak. Sebab dekat sini dia dah lukis 2 kotak kan. Lukis 2 kotak ikut pattern jawapan yang dah diberi. Jadi dekat sini 6. Nampak dekat sini 6 kan. Dah siap. Yang ini tidak menyertai apa-apa pertandingan. Dekat sini pula ialah yang memenangi, yang join. Yang join bukan memenangi, yang join ataupun yang menyertai. Yang menyertai ketiga-tiga pertandingan. Dekat mana yang dia join 3 pertandingan tadi? Yang ini bola sepak sahaja, yang ini badminton sahaja, yang ini rugby sahaja. Yang ada 3 bola sepak, badminton, rugby ialah di kawasan tengah sinilah yang di join 3 pertandingan tu. Berapa? Ada 1. Jadi dekat sini kan 2 tadi. Jadi lukislah dekat sini, tengah-tengah sini. Buat kotak. Jadi dah siap lah untuk soalan nombor 1. Untuk soalan nombor 2, dia nak mod. Apa itu mod? Mod ialah kekerapan paling tinggi. Dalam kata mudahnya, mod ni apa yang paling banyak? Kalau kita lihat pada rajah ni, apa yang paling banyak ialah 1. 1 itu apa? Bermaksud menyertai 1 pertandingan. Dekat sini bilangan pertandingan. Jadi kita tulislah mod dia ialah 1 pertandingan. Itu sahaja. Ingat kalau mod bermaksud kekerapan paling tinggi, ataupun nak senang ingat, apa paling banyak. Jadi dekat sini kita nak lihat pula pemarkahan. Dekat mana kita akan dapat markah? 3 markah yang pertama ialah kita tuliskan nilai-nilai bilangan murid yang menyertai dalam rajah van ini betul. Maksudnya 6, 10, 1, 4, 3, 2, 2 tu betul. Semua betul, dapatlah 3. Salah 1 ataupun salah 2, hilang jadi 2 markah. Kalau salah 3, dapat 0 markah. Markah seterusnya ialah dekat sini soalan yang kedua ini, kita tambahkan ada jalan kerja untuk tambahkan ini, dapat 1 markah. Dapat jawapan dekat sini 1 markah. Yang seterusnya soalan yang ketiga ini, lorek ini, bahagian lorek ini ada 2 markah. Kalau ada salah 1 je, ada dapat 1 markah. Yang seterusnya soalan hitung kebarangkalian, dekat sini ada 1 markah, dekat sini ada 1 markah. 1 markah lagi, 2 markah lagi dekat sini, 1/10. Yang ini sebab saya dah tambah dekat sini, jadi kita terus dapat 2 lah. Kalau ada buat penyelesaian, penyelesaian yang ini 4 tambah 2 tambah 3 tambah 1 ini ada tulis dekat sini, boleh dapat 1 markah, 1 markah. Seterusnya lengkapkan carta palang. Lukis sini dapat 1 markah, lukis sini 1 markah,
Satu markah lagi ialah kekemasan dia, bersih tak bersih, cantik tak cantik. Dan yang terakhir ialah jawapan mod ini. Satu pertandingan ini dapatlah satu markah. Maka cukuplah keseluruhan satu soalan 15 markah. Senang je kan nak dapat 15 markah. Jadi selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.